Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kami daripada Politeknik Sultan Ajlan Shah. Kami ingin memetakan untuk subjek Civil Engineering Material. Okey, iaitu kami akan membicarakan pasal topik timber. Pensyarah kami yang bernama Puan Halina. Okey, ini adalah nama-nama ahli kumpulan. Okey, yang first iaitu saya Nur Adana Afzal binti Khalid, nombor matrik 15 TKA 20 F1014, dan seterusnya ialah Suraya Adila binti Haris, nombor matrik 15 TKA 20 F1030. Okey, seterusnya iaitu Nur Amnani binti Muhammad Amin, nombor matrik 15 TKA 20 F1051. Okey, yang seterusnya iaitu Nur Anis, yang terakhir daripada grup kami iaitu Nur Anisa Yasmin binti Saari, 15 TKA 20 F1055. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amnani binti Muhammad Amin. Saya akan menguraikan ciri-ciri kayu tempatan bagi ketempatan, pengecutan, kecenderungan untuk melengkung, kekuatan dan ketahanan. Okey, yang pertama adalah ketempatan. Ketempatan bagi nilai yang disebut adalah ketempatan purata pada 19% kandungan kelembapan. Kemungkinan ia tidak akan memberikan anggaran yang tepat dari berat kayu hijau nominal seperti yang digunakan dalam struktur, kerana faktor pengaringan yang tidak diketahui terlibat dan kebolehubahan kandungan kelembapan. Selain itu, kayu ringan juga kering dengan lebih cepat berbanding dengan kayu berat. Terusnya, pengecutan. Semua struktur dibuat dari kayu hijau berkemungkinan akan berlakunya pengecutan. Selain itu, jumlah pengecutan ini bergantung kepada jumlah air yang dikeluarkan. Kemungkinan penyusutan bagi kayu tempatan ini tidak sama dari semua arah. Okey, selain itu, kecenderungan untuk melengkung. Melengkung ini terdapat berbagai jenis, iaitu dalam bentuk kru, lusu, cawan serta berpusing. Kecenderungan untuk melengkung juga bergantung pada cara pemotongan. Maka tekanan di dalam pokok menjadi lebih besar apabila kayu itu dipotong. Selain itu, kayu berbutir lurus dengan kayu rendah. Penyusutan untuk melengkung adalah sekurang-kurangnya seperti ciri-ciri kayu bulat. Walaupun masih ada lurus dalam ukuran besar, kecenderungan untuk melengkung lebih teruk dalam saiz kecil. Terusnya, kekuatan kayu. Kekuatan kayu yang digunakan untuk tujuan struktur biasanya dikelaskan mengikut modulus pengangkatan, modulus keancalan, kekuatan menghancurkan selari dengan biji-bijian dan kekuatan dish. Oleh itu, kayu lebih kuat selari mampatan ke butir daripada mampatan tegak lurus kerana gentian kayu menahan beban mampatan dengan memberi sokongan lateral antara satu sama lain. Selain itu, kayu juga kuat dalam lenturan. Dan ciri yang terakhir adalah ketahanan. Ketahanan ini merujuk kepada ketahanan semula jadi kayu hingga menjadi kerosakan kulat dan anak-anak. Untuk menjadikan kayu tahan lebih lama dan tidak rosak, pastikan kayu sentiasa kering dan dilindungi dari serangan anak-anak. Selain itu, ketahanan kayu dinyatakan oleh 1 daripada 5 kelas berdasarkan jangka hayat purata, iaitu 50 mm oleh bahagian 50 mm kayu di tanah. Seterusnya saya akan keraskan kayu berdasarkan kepadatan, kekuatan dan jenis kayu. Jenis kayu yang pertama adalah kayu bacang. Kepadatan bagi kayu bacang adalah antara 545 hingga 610 kg per meter persegi. Manakala kekuatan bagi jenis kayu ini adalah sederhana kuat. Yang kedua pula adalah berbaru. Kepadatannya ialah antara 450 hingga 625 kg per meter persegi. Manakala kekuatannya adalah lembut, hampir sederhana keras. Seterusnya, bitis. Kepadatan bagi kayu jenis bitis adalah 930 hingga 1120 kg per meter persegi. Manakala kekuatannya adalah berat dan kuat. Yang terakhir adalah kayu buluh. Kayu buluh ini tiada kepadatannya. Kekuatan bagi kayu buluh adalah sangat ringan atau lengkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anisa Yasmin binti Saari. Hari ini saya akan menerangkan perbezaan antara pengeringan semula jadi dan
pengeringan tanah. Lepas tu first ialah pengeringan semula jadi. Ia ialah kaedah semula jadi merupakan satu kaedah biasa yang digunakan secara meluas di dalam penghasilan kayu. Kaedah ini juga merupakan satu kaedah yang menjimatkan kerana tiada pengeluaran kos untuk mengeringkan kayu. Seterusnya, kaedah pengeringan semula jadi juga dapat dikelaskan kepada dua cara, iaitu menjemur kayu di bawah matahari di kawasan yang lapang. Yang kedua, menjemur kayu di bawah cahaya matahari di kawasan yang lapang tetapi berpenduk. Pengeringan semula jadi dengan menjemur di bawah cahaya matahari, antara yang biasa digunakan ialah dengan menjemur kayu di bawah cahaya matahari. Cara ini kurang berkesan kerana kayu hanya akan kering jika cuaca adalah panas setiap hari atau kemarau. Jika kayu dibiarkan berada dalam keadaan panas hujan dalam keadaan yang agak lama, kayu akan menjadi rosak, iaitu merekah dengan sendiri, melending, berpiu dan juga tidak boleh digunakan lagi. Seterusnya, pengeringan semula jadi dengan menggunakan teduhan. Untuk mengatasi masalah ini, pengeringan semula jadi juga dapat dilakukan di bawah tempat berbumbung. Ini akan menyebabkan kayu sentiasa kering. Kebaikan dan keburukan pengeringan semula jadi. Kebaikan pengeringan semula jadi ini menjimatkan kos, boleh dilakukan dalam jumlah yang banyak, tidak memerlukan pembinaan untuk pengeringan. Manakala keburukan pengeringan semula jadi pula, prosesnya sangat lambat, kayu yang dikeringkan tidak seragam, kayu akan mudah rosak akibat pertukaran cuaca. Seterusnya, kaedah pengeringan tanah. Kaedah ini merupakan pilihan bagi syarikat pengeluar kayu, kilang-kilang membuat perabot dan banyak lagi. Kerana proses ini lebih cepat, menjadi pilihan kerana kayu yang dihasilkan daripada proses ini adalah seragam dan kilang dapat mengeluarkan produk kayu yang lebih bermutu. Untuk menjadikan proses ini lebih cepat, kilang perlu mempunyai tanur atau relau yang dapat mengawal suhu dan peraliran udara di dalam relau agar proses pengeringan berlaku lebih cepat. Oleh yang demikian, tanur biasanya agak mahal dan mempunyai pembinaan, berbeza dengan pengeringan semula jadi yang percuma dan tiada pembinaan. Masa pengeringan juga dapat dipercepatkan atau dilambatkan dengan hanya meninggikan suhu di dalam tanur dengan mengawal peredaran udara di dalam relau. Kebaikan dan keburukan pengeringan tanur. Kebaikan dia masa dapat dipercepatkan, hasil kayu adalah seragam, boleh dihasilkan dalam jumlah yang banyak. Manakala keburukannya pula, kos tanah yang mahal. Yang kedua, memerlukan seseorang untuk mengawal tanah. Yang ketiga, memerlukan pembinaan tanah yang besar. Sebab kecacatan pada kayu, dia dari segi semula jadi, jenis tanah yang ditumbuhi, pada pokok dan iklim yang dialami sepanjang pertumbuhan. Kecacatan yang disebabkan oleh faktor ini ialah berbuku, reka kipas, reka bintang, reka bulat dan era berpintal. Lumut yang menyerang kayu apabila kayu tersebut lembap dan akan mengakibatkan kayu itu reput. Contoh kecacatan ini ialah reput kering, reput basah dan sebagainya. Terusnya, kecacatan kayu disebabkan oleh serangga. Serangga yang merosakkan kayu dengan memakannya. Serangga seperti kumbang, penggerik dan anak-anak yang menyebabkan kayu berlubang-lubang dan kadang-kadang terus meruntuhkan sesebuah binaan. Manakala dari segi faktor luaran pula, kecacatan juga berlaku semasa pengeringan. Ini disebabkan kayu-kayu tidak disusun dengan betul, pengeringan yang tidak seragam, hawa terlalu tinggi, peredaran udara yang tidak cukup dan sebagainya. Contoh-contohnya ialah melengkung, piu pecah dan menggeleding. Sekali sebab kecacatan kayu boleh berlaku semasa kayu balak diproses. Ini disebabkan oleh mesin atau cara kerja. Antara kecacatan jenis ini ialah pecah ira, lekuk, ira berpenjuru dan sebagainya. Okey. Seterusnya saya akan menerangkan prosedur dalam menjaga rawatan kayu. Okey. Prosedur dalam menjaga rawatan kayu.
Okey, yang first sekali iaitu kreosot minyak. Kreosot adalah minyak kuning dengan kor kehijauan dan pendafluran tinggi dan pendafluran meningkat dengan terdedah kepada udara dan cahaya. Kreosot terdiri hampir keseluruhan hidrokarbon aromatik dengan sejumlah asas dan asid dan minyak neutral lain. Dalam proses penyulingan arang batuta, sulingan dikumpulkan menjadi 4 pecahan. Okey, yang first iaitu minyak ringan. Okey, minyak ringan yang tetap lebih ringan daripada air. Yang kedua iaitu minyak tengah. Minyak tengah iaitu yang melewati ketika minyak ringan dikeluarkan. Yang ketiga iaitu minyak berat. Minyak berat okey, yang tenggelam. Okey. Kalau lagi satu, yang keempat minyak antrasena. Yang ketiga sejuk, kebanyakannya padat dan berminyak mempunyai konsistensi mentega. Okey, dalam proses ini kita akan menggunakan proses sel penuh. Proses sel penuh ni melibatkan kayu untuk dirawat di ruang tertutup dan menerakkan vacuum untuk menghilangkan udara kelembapan dari sel kayu. Kayu tersebut kemudian diolah dengan tekanan untuk meresapi dengan kreosot atau bahan kimia pengawet lain. Setelah itu, vacuum digunakan semula untuk memisahkan lebihan bahan kimia untuk rawatan dari kayu ini. Berasaskan zinc klorida ataupun dikenali sebagai proses Brunett. Proses Brunett ini untuk merawat kayu juga. Penggunaan kayu kreosot yang disiapkan oleh proses Benton menjadi cara utama untuk memelihara kayu kereta api untuk meningkatkan jangka hayat kayu dan mengelakkan dari menggantikan secara berkala. Tadi saya menerangkan tentang proses menggunakan kreosot minyak. Okey, kali ini kita akan menggunakan prosedur yang kedua iaitu minyak tar. Okey. Pengawet minyak tar ni, wakil utama pengawet jenis ini adalah kreosot. Ini adalah campuran kompleks sebatian organik yang disuling dari tar arang batu pada julat suhu 200 darjah Celsius hingga 400 darjah Celsius. Minyak tar ni adalah bahan pengawet industri yang paling tua dan paling berkesan untuk melindungi kayu daripada kemerosotan dan kerosakan yang disebabkan oleh kulat, serangga dan organisma laut. Kebersaannya tidak hanya bergantung pada ketoksikan semula jadi, tetapi juga kualiti penghalau airnya. Ia digunakan terutamanya untuk hubungan kereta api, tiang telefon dan elektrik, cerucuk laut dan pembinaan lebuh raya. Selain itu, kita menggunakan prosedur minyak petroleum. Petroleum biasanya merupakan sebatian pelbagai hidrokarbon, terutamanya seri alkana dan biasanya didapati di bahagian atas kerak bumi. Kegunaan utama petroleum ialah sebagai sumber tenaga yang menggerakkan kenderaan. Selain sebagai bahan bakar dan pelincir, petroleum turut digunakan dalam pelbagai industri seperti pembuatan pelarut, baja serta racun perosak, sabun dan deterjen, pewangi, plastik, bahan letupan dan lain-lain. Prosedur yang seterusnya iaitu pengawet bawaan air. Pengawet bawaan air ini terdapat banyak jenis pengawet yang dibawa melalui air. Formulasi yang paling umum didasarkan pada sebatian tembaga, kromat dan arsenik. Tetapi kombinasi tembaga kromium dan tembaga kromium boron juga digunakan. Bahan pengawet ini digunakan untuk aplikasi dalaman dan luaran. Mereka menghasilkan kayu yang bersih dan tidak berbau yang boleh dicat setelah rawatan setelah air kering. Mereka bukan bahaya kebakaran dan lebih disukai untuk aplikasi di mana terdapat hubungan dekat dengan manusia atau haiwan. Mereka juga membantu mengurangi
mengurangkan kesan luluh hawa pada kayu yang digunakan sehingga mengurangkan pemeriksaan dan laju kayu menjadi abu-abu. Pengebawaan ini dikurang dengan dikira macam api pasal kebakaran kayu tersebutlah. Okey, yang terakhir untuk prosedur ini iaitu prosedur acid borax and acid borax ataupun acid borax. Okey. Acid borax ini atau susulat terdapat terutamanya dalam keadaan bebas di beberapa daerah gunung berapi. Misalnya di wilayah Itali, Tuscany, Kepulauan Lipari dan negara Nevada. Okey, dalam industri perhiasan, acid borax sering digunakan bersama dengan alkohol. Tak tentu untuk mengurangkan permukaan, pengoksidaan dan perapian dalam membentuk pada logam semasa penyempulitan dan pematerian operasi. Acid borax digunakan dalam pengeluaran gelas juga paparan panel rata. Dalam menyedurkan elektrik, acid borax digunakan sebagai sebahagian daripada beberapa formula. Okey, satu formula yang diketahui memulakan kira-kira nisbah 1 hingga 10 H3B03 ke NiS04 sebagai kecil dari natrium laut sangat dalam air walaupun tidak larut secara kerasingan. Itu saja untuk prosedur untuk menjaga rawatan kayu. Seterusnya, lepas ni saya akan menerangkan kaedah untuk merawat kayu pula. Untuk kaedah merawat kayu yang pertama iaitu memberus dan menyembuh. Menggunakan berus untuk memohon kemasan poliuretana kepada perabu atau kayu adalah kaedah tertua yang ada. Orang ramai telah melakukan ini selama bertahun-tahun. Kaedah ini harus digunakan jika anda menggunakan sedikit poliuretana di kawasan kecil. Ia adalah kaedah yang paling tepat kerana anda boleh mengawal tempat di mana poliuretana akan berlaku. Itu yang kedua ialah semburan kan. Semburan ni penyemprotan poliuretana ke perabot atau kayu adalah kaedah lain yang mungkin anda gunakan. Dengan kaedah ini anda menggunakan penyembuh untuk memohon poliuretana ke permukaan kayu. Kelebihan utama kaedah ini dia agak sedikit lebih cepat daripada mengikatnya dengan menggunakan tangan. Anda hanya boleh menyasarkan menyembuh di permukaan dan menyembuhkan dalam beberapa saat sahaja. Kelemahan kaedah ini pula dia tidak hampir tepat menggunakan berus. Anda boleh menyembuh poliuretana di tempat yang anda tidak mahu. Kaedah yang kedua ni iaitu kaedah penghasilan kayu. Kaedah penghasilan kayu ni kita ada 6. Yang first, kita kena mempunyai kayu balak yang cukup matang tebang. Yang second, kayu yang siap dipotong dibawa keluar dari hutan dan dihantar ke kilang untuk diproses. Yang ketiga, kayu balak dipotong dan dibelah mengikut saiz yang kita perlukan. Yang keempat, yang seterusnya, kayu yang siap dipotong atau lebih dikenali sebagai kayu bergergaji disusun dan dikeringkan sama ada secara semula jadi atau secara tanam yang diterangkan oleh Anissa Yasmin tadi. Yang seterusnya iaitu proses pengawitan dilakukan pada kayu untuk menambahkan lagi ketahanan kayu daripada serangan kulat, anak-anak ataupun kumbang. Yang terakhir, untuk kaedah ni, kayu yang telah siap diproses akan dihantar kepada pengguna mengikut pesanan. Kaedah yang ketiga. Kaedah yang ketiga iaitu menyelam dan mendapan. Menyelam, mencelupkan rendam kayu dalam larutan pengawet selama beberapa saat hingga beberapa minit sahaja. Berkemungkinan menembuskan yang lebih baik dalam cek dan retakan yang berada dekat kayu tu.
tapi tidak memuaskan untuk pengguna yang tertakluk pada lelasan. Terdapat sedikit lindungan terhadap anak-anak dan tidak disarankan untuk kayu untuk menggunakan bersentuhan dengan tanah. Untuk kaedah mendapat pula, sama ada kayu hijau atau berpengalaman dapat direndam selama beberapa hari dalam tangki yang penuh dengan bahan pengawet yang membawa air. Penembusan dan penahanan berbeza bergantung pada jenis kayu dan kaedah rawatan. Kaedah yang last untuk rawat kayu ni, kaedah aplikasi tangki terbuka dan aplikasi tekanan. So yang first iaitu buka aplikasi tangki terbuka. Aplikasi tangki terbuka ni, dalam keadaan ini kayu telah direndam dalam tangki logam yang sesuai dengan ukuran yang tepat hingga tepu yang tepat diperoleh. Tangki yang mengandungi kayu kemudian dipanaskan pada suhu sekitar 70 hingga 80 darjah Celsius. Selama beberapa jam selepas ini, kayu dibiarkan sejuk di dalam tangki dengan adanya bahan pengawet dan memastikan penembusan lengkap. Seterusnya apa yang tadi? Yang kedua tadi proses tekanan. Proses tekanan ni adalah kaedah yang terbaik dan biasanya digunakan untuk memelihara jenis kayu yang mahal. Ia melibatkan jalan pengawetan ke kayu di bawah tekanan dan dicapai dengan salah satu daripada dua proses tersebut. Terima kasih saja daripada saya. Perbezaan di antara papan zarah, papan lapis, kayu berlaminagam dan papan halus. Papan zarah, ciri-cirinya ialah tidak tahan lama, nipis, tidak mesra alam dan kurang rintangan kelembapan. Seterusnya papan lapis. Papan lapis mempunyai rintangan kelembapan yang baik dan warna yang tidak mudah luntur dan mudah dipotong. Kayu berlaminagam pula mempunyai tekstur yang licin dan struktur dakam yang tidak mudah digali. Dan terakhir sekali iaitu papan halus. Papan halus ciri-cirinya ialah harga yang lebih murah, memiliki permukaan yang halus, mudah dipotong dan dibentuk, lebih terdedah kepada kerosakan serta menyerap air. Seterusnya ialah jenis kemasan dan jenis pelarut yang sesuai pada kayu. Jenis kemasan yang pertama iaitu shellac. Shellac ialah damar asli yang dihasilkan dari bahan buangan dan serangga. Pelarut shellac dikenali sebagai metallic spirit. Boleh didapati dalam bentuk serpihan dan dilarutkan dengan spirit. Seterusnya, shellac boleh digunakan dengan alat penyembur atau berus. Seterusnya iaitu lekar. Lekar ialah kemasan lut sinar. Pelarut lekat ialah tina. Cara menggunakannya ialah dengan menyapu dan semburan. Seterusnya, cat minyak. Cat minyak mempunyai pewarna dan cecair minyak linseed. Cat minyak mengandungi minyak varnish, pewarna dan pelarut yang sesuai. Seterusnya, cat minyak perlu digunakan semasa mengecat. Jenis pelarut yang sesuai pada kayu pula ialah turpentine. Turpentine digunakan untuk mencairkan cat minyak. Turpentine berminyak, tidak larut dan dalam air dan udara. Jenis pelarut seterusnya ialah tina. Tina digunakan untuk mencairkan lekar. Tina mudah menyejat dan mudah terbakar. Seterusnya iaitu spirit. Spirit digunakan untuk mencairkan shellac. Spirit mudah meruap dan mudah terbakar dan tidak meninggalkan kesan pada kayu.